Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Muhyiddin mengatakan beliau menafikan beliau melanggar undang-undang ya apabila membuat kenyataan semasa ceramah di PRK Dun Negeri. Jadi sahabat semua, bagi saya apa yang dikatakan oleh Muhyiddin menafikan semua itu adalah satu perkara yang tidak masuk akal. Kalau kita lihat ya, dikatakan kenyataan ini seakan-akan menghasut, biadab dan juga mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong pada yang di Pertuan Agong kita yang ke-16 Sultan Pahang. Jadi kalau kita lihat komen-komen daripada warga maya, khususnya penyokong-penyokong kepada Muhyiddin, kita boleh nampak hasutan yang dilakukan oleh Muhyiddin ini ya 90% telah berjaya. Ya, rata-rata ya mereka terus mengutuk, ya terus memberikan komen-komen yang negatif ya berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan raja-raja dan sebagainya. Jadi kalau Muhyiddin mengatakan beliau tidak melanggar undang-undang, itu adalah satu kenyataan ataupun satu penyakit sindrom Meroyan yang tidak berpuas hati ya karena tidak dapat lagi menjadi Perdana Menteri. Inilah kerakusan hanya kerana mahukan kuasa Perdana Menteri ya sekarang ini buat kenyataan biadab, sekarang ini ya penyokong-penyokong mereka pula ya walaun-walaun lebay-lebay, geng sapu bersih, geng pengkhianat ini ya menempelak ya sistem raja-raja kita dan sebagainya. Jadi inilah kesan yang dilakukan oleh Muhyiddin. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda sahabat semua dua video. Video pertama kenyataan daripada Muhyiddin, ada yang menyatakan Muhyiddin cuma memberikan kronologi. Semua rakyat tahu apa yang dikatakan oleh Muhyiddin dan apa maksudnya. Ya berbau hasutan, ya berbau mempertikai kuasa agung dan sebagainya. Dan video kedua adalah berkaitan dengan penipuan Muhyiddin sendiri dibongkarkan oleh mulut busuknya itu. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton bersama video yang pertama ini. Saya waktu itu sekali lagi diberikan sokongan, ada 115 ahli parlimen yang sokong saya. Kalau ikut kiraan pelembagaan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukupi untuk jadi Perdana Menteri. Ini bukan nak mengungkit, but it is a record of history. Tapi entah macam mana, yang di Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya pergi istana angkat sumpah. Tapi entah macam mana, yang di Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya pergi istana angkat sumpah. Siapa yang Pertuan Agong dulu? Faham tak ya? To offer to all the Jadi sahabat semua, kita boleh nampak apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin sendiri tadi. Ya, katanya dia sudah cukup kerusi 115. Tapi dia tidak tahu kenapa yang di Pertuan Agong tidak menjemput beliau ke istana untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Kenyataan itu sebenarnya bukan satu kenyataan kronologi. Itu adalah satu pertanyaan ataupun mempersoalkan kenapa beliau tidak dijemput. Ya, jadi itu adalah kenyataannya persoalan, mempersoal dan juga berbau hasutan. Dan ayat seterusnya apa yang dia katakan sahabat semua. Ayat seterusnya dia katakan ya kita tahulah siapa kita tahulah siapa yang di Pertuan Agong. Jadi di sana dia cuba ya untuk menekan pemikiran penyokong mereka ya seakan-akan untuk membina naratif supaya untuk menyemai kebencian dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya. Dan ini antara kenyataan daripada yang di Pertuan Agong sahabat-sahabat. Faham tak ya? to offer to all the party, and saya mulakan dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dengan Tan Sri Haji Awang Jadi dan bila saya tak nak bangkit lagi. Alright, itu kenyataan daripada yang di Pertuan Agong ke-16 Tong Sultan Pahang hari ini. Jadi sahabat semua, Sultan Pahang sendiri menyatakan yang di Pertuan Agong ketika itu mengatakan dia menjemput. Yang pertamanya adalah daripada Perikatan Nasional. Ya, daripada Perikatan Nasional bersama dengan Hadi Awang sahabat-sahabat semua. Bila
Tapi apabila diberikan apabila mereka ditanya adakah mereka sanggup untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, dengan sombong mereka menolak titah nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan Anda untuk membocorkan sekali lagi kenapa Muhyiddin boleh kita anggap sebagai pembohong besar. Kenapa kita anggap Muhyiddin sebagai orang yang suka manipulasi fakta dan kebenaran. Katanya beliau tidak dijemput ke istana. Itu adalah satu penipuan. Ya, Sultan Sultan Pahang ataupun Yang di-Pertuan Agong sebelum ini, dalam kenyataan tadi, individu atau parti pertama yang dijemput oleh Baginda adalah Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang. Tetapi apa yang mereka buat, sahabat semua, dengan kesombongan, dengan keegohan mereka, mereka menolak titah nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong. Sedang katanya kerana mereka mempunyai kursi yang cukup, 115. Jadi inilah sahabat semua, mereka cuba memperbodohkan kita. Mungkin Muhyiddin sudah lupa ketika mereka menjadi kerajaan, mereka lah yang meluluskan, membentangkan Akta Lompat Parti. Dalam Akta Lompat Parti ini, mana-mana individu yang mau untuk memberikan sokongan kepada mana-mana ahli parlimen untuk dilantik sebagai Perdana Menteri kah, penyakau kah dan sebagainya, dia tidak valid ya jika dia memberikan sokongan secara individu. Tetapi sekiranya mereka memberikan sokongan secara en bloc. En bloc ini maksudnya satu parti, satu gabungan. Contohnya kalau UMNO, dia gabungannya adalah Barisan Nasional. Jadi dia kena memberikan sokongan secara en bloc, secara satu gabungan Barisan Nasional. Kalau Sarawak GPS, jadi GPS itu kena memberikan sokongan. Kecuali lah kalau ada yang bebas, yang tidak termasuk parti-parti kecil yang lain. Jadi sahabat semua, sekali lagi ini adalah penipuan terbesar ya daripada Muhyiddin Yassin. Dan dengan itu saya ingin membawakan Anda respon daripada Muhyiddin diangguk-angguk kepala oleh Presiden Lebay Pas bersama dengan Presiden Gelakan ya, bersama juga dengan MP Macang di luar sana yang cuba mengeluarkan kepalanya seperti ular itu. Jadi mari kita tonton bersama video ini. Bila saya menghadap tadi, ada dikatakan yang ini tidak mencukupi. Saya tidak tahu apakah sebab-sebab di sebalik itu, tapi buktinya ada di sini. Itu satu. Jadi selepas itu, kerana dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mempunyai. Sebelum kita teruskan, Muhyiddin cakap Yang di-Pertuan Agong menyatakan mereka tidak mencukupi kursi untuk membentuk kerajaan. Ya betul, itu ada kenyataan yang sendiri dinyatakan oleh Muhyiddin apabila dia dengar daripada Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Kenapa? Jangan anggap Yang di-Pertuan Agong kita ini boleh diperbodohkan. Ya, beliau mempunyai, Baginda mempunyai penasihat-penasihat perundangan yang begitu bijaksana. Baginda juga tahu bahawa Akta Lompat Parti itu sudah diluluskan. Jadi Muhyiddin mengatakan ada 10 SD memberikan sokongan kepada beliau daripada Parti UMNO. Ya, sebagai orang yang mengetahui kebenarannya apabila Akta Lompat Parti itu diluluskan, 10 SD itu tidak valid sahabat semua. Seperti yang saya katakan awal, ya dia kena jadi en bloc. Ya, dia kena jadi en bloc. Jadi apabila ditengok, kita boleh anggap kalau dihantar 115 dan ada nama ahli-ahli parlimen daripada UMNO, itu kita boleh anggap sebagai satu scam, ya, penipuan, pembohongan kerana 10 SD itu tidak valid, tidak terpakai kerana adanya Akta Lompat Parti. Tapi kenapa Muhyiddin ini saling menyatakan dan membuat tuduhan, kononnya dia tidak tahu, sedangkan mereka sudah cukup jumlah seperti mana kenyataan di ceramahnya di Dun Negeri. Katanya dia sudah cukup jumlah tapi dia tidak tahu kenapa Yang Agung yang sebelum ini tidak memanggil beliau untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kesian sungguh sahabat-sahabat meroyan, tidak apa-apa. Adakah beliau lupa Akta Lompat Parti itu sudah diluluskan? Dan kedua, ya, daripada pendedahan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO, kerana ahli parlimen UMNO ini mereka sudah menandatangani satu perjanjian. Ya, bila mana mereka memberikan sokongan kepada seseorang di luar daripada parti gabungan ataupun bertindak secara individu,
mereka dianggap sebagai lompat parti. Dan selain daripada mereka lompat parti itu, mereka kena membayar sebanyak 100 juta ringgit. Dan kerana itulah sebenarnya 10 ahli parlimen yang dikatakan menghantar SD kepada Muhyiddin ini telah menarik balik. Jadi keduanya mereka sudah tarik. Apa maksudnya sahabat semua? Ya, Muhyiddin sudah tidak valid. Dia tidak cukup pun 115. Jadi ini adalah satu penipuan ya yang besar daripada Muhyiddin ini sekali lagi. Jumlah bilangan yang mencukupi. Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan, untuk membentuk unity government. Unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Alright. Jadi sahabat semua, sekali lagi kita boleh dengar bahawa apabila Agung ketika itu memerintahkan untuk bergabung bersama dengan PH, dengan sombong, dengan angkuh, Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin menolak untuk tidak mahu bekerjasama. Kerana apa sahabat semua? Kerana kita tahu parti yang mempunyai kerusi yang terbesar pada pilihan raya yang sebelum ini, umum yang sebelum ini adalah Pakatan Harapan dengan 80 lebih, ketimbang Perikatan Nasional baru 70 lebih, dan sekarang ini tinggal 60 lebih lagi lah. Ada beberapa individu yang dipecat oleh ahli parlimen yang dipecat oleh Bersatu kini menjadi bebas atas kerakusan kuasa mereka. Jadi poinnya di sini apa sahabat semua? Jadi ketika itu kita percaya individu yang dilantik menjadi Perdana Menteri adalah daripada parti gabungan yang mempunyai kursi yang terbesar, yaitu Pakatan Harapan. Dan siapakah individu itu? Adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita percaya, ya, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan kerana itulah Perikatan Nasional pada pandangan kita menolak cadangan ataupun titah daripada yang di Pertuan Agong. Kerana apa? Kerana mereka tidak mahu menjawat jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Mungkin mereka mahu menguasai ataupun kuasa sebagai Perdana Menteri. Ya, bayangkan kalau mereka ditawarkan jawatan Perdana Menteri ketika itu, adakah Muhyiddin menolak atau tidak? Tentu tidak, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara sebenarnya adalah hal-hal kuasa yang mereka mahukan. Bukannya untuk rakyat, bukannya untuk kestabilan politik dan sebagainya. Mari kita lanjut. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus, kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Tok Guru pada sama, memang kita dah sepakat atas sebab-sebab. Alright. Jadi itu sendiri, Muhyiddin sendiri mendedahkan apa yang dikatakannya, bahwa dia diberikan satu surat sekiranya mereka bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan seperti mana yang dititahkan oleh yang di Pertuan Agong. Tapi Muhyiddin mengatakan dia sign tetapi dia tulis di sana tidak bersetuju. Jadi sahabat semua, siapa sebenarnya yang menolak titah nasihat daripada yang di Pertuan Agong untuk bersama-sama membentuk kerajaan hari ini, semasa dan ketika ini mereka tidak lagi menjadi kerajaan, menjadi pembangkang, ya, mereka pula meroyan, sedangkan mereka lah sendiri yang menolak titah nasihat yang di Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan unity government, apa-apalah katanya dalam bahasa Melayu adalah kerajaan perpaduan. Jadi soalnya di sini sahabat, siapa sebenarnya penderhaka, siapa sebenarnya pengkhianat, siapa sebenarnya rakuskan kuasa. Bila mana mereka ditawarkan dan bukan mereka yang mengotainya, mereka menolak. Kerana kononnya prinsip dan sebagainya. Kerana mereka percaya mereka mempunyai kursi yang cukup dan sebagainya. Hakikatnya sahabat semua, apa yang mereka lakukan itu seolah-olah bagi saya adalah satu skema, penipuan seperti mana yang mereka lakukan pada satu ketika dahulu sehingga Muhyiddin ini menjadi Perdana Menteri. Tapi perkara itu tidak dapat dilakukan lagi. Kerana apa? Yang pertama sahabat semua, kita sudah ada akta lompat parti. Yang kedua, ya, kerana 10 yang dikatakan oleh Muhyiddin daripada Parti Amanat itu telah menarik balik sokongan.
SD mereka terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi mana ada cukup. Dan SD itu juga tidak dianggap valid. Kerana apa? Kita ada akta lompat parti yang mahukan secara en blok untuk memberikan sokongan, bukannya secara individu. Jadi, ini antara perkara yang tidak dinyatakan oleh Muhyiddin ini, sahabat semua, yang cuba mengelirukan rakyat, cuba menghasut, dan apatah lagi yang paling teruk adalah mengaitkan ataupun mengheret institusi diraja ini di dalam politik kotor mereka. Ini pandangan saya, ini komen saya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun cangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.